Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Mohan Chinasami, Berita Pagi. Usaha kolektif ASEAN dan China perlu memberi tumpuan kepada keamanan serantau, kestabilan, kemakmuran serta memupuk hubungan perdagangan dua hala dan pelbagai hala. Perdana Menteri berkata keperluan itu bagi menghadapi cabaran pasca wabak, ketegangan geopolitik dan pelbagai faktor ketidakstabilan lain. Anwar Ibrahim, ASEAN akan kekal sebagai salah satu wilayah yang paling pesat berkembang pada 2023. Hubungan itu adalah penting bagi ASEAN dan China untuk mempelbagaikan strategi perdagangan dan pelaburan semasa dunia semakin maju. ASEAN remains an attractive destination for international investment, charting an economic growth of 5.5% in 2022 with a projected 4.6% in 2023. Perdana Menteri berucap pada perasmian Expo China ASEAN ke-20 2023 dan sidang kemuncak perniagaan dan pelaburan China ASEAN. Malaysia dan China bersetuju meningkatkan kerjasama dalam 4 bidang kepentingan, khususnya dalam bidang sains dan teknologi. Kepentingan itu bagi memastikan negara bergerak selari dengan perkembangan semasa selain menjadikan China rujukan dalam bidang berkaitan. Bagi kita ambil pendekatan yang lebih pragmatik, ya. Mengapa dengan negara China? Kerana kebetulan negara China itu ekonominya kukuh, pelaburannya lebih besar, keupayaan import daripada Malaysia lebih tinggi dan perdagangan dua hala juga tertinggi, ya. Malaysia selama 14 tahun berturut-turut. Tapi ini tidak memberikan gambaran seolah-olah kita kurangkan perhatian kepada rantau lain. Jadi negara Amerika Syarikat, Eropah, India, Australia itu kan kita terus tingkatkan, ya. 3 bidang lain yang turut diberi perhatian termasuk akademik yang merangkumi TVET dan kerjasama dalam penyelidikan antara universiti kedua-dua negara. Sektor komoditi dan industri berasaskan pertanian serta sistem perhubungan negara merangkumi pelancongan dan peningkatan kadar kekerapan penerbangan Malaysia-China turut diberi keutamaan. Kawasan seluas 50,000 hektar di Sabah dan Sarawak telah dikenal pasti untuk pelaksanaan projek penanaman padi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata perkara itu telah dipersetujui secara prinsip oleh Premier Sarawak. Pada prinsipnya, Yang Berhormat Premier Sarawak telah bersetuju dan mengenal pasti kawasan-kawasan yang luas. Tetapi dari segi pelaksanaannya, ianya memerlukan sedikit waktu kerana peruntukan yang kita akan koordinasikan dengan Kementerian Pertanian dan juga soal persetujuan daripada tuan punya tanah, terutamanya tanah anak negeri, tanah NCR. Jelasnya penduduk di kawasan luar bandar dan pedalaman wajib diberikan keutamaan untuk sebarang projek pembangunan terutama di Sarawak dengan 1.4 juta penduduknya tinggal di kawasan luar bandar dan pedalaman. Kaedah perolehan secara tender prakelayakan merupakan antara langkah diambil bagi pemilihan kontraktor untuk projek lebuh raya Pen Borneo. Langkah itu bagi mempercepat pembinaan lebuh raya berkenaan. Apa yang saya cadangkan kepada Kementerian Kerja Raya dan juga Kementerian Kewangan ialah kaedah perolehan. Sebab kaedah perolehan, kalau kita membuat open tender, ianya akan mengambil masa. Pertamanya, kita kalau tenderer yang masuk banyak, maka penilaian itu lebih makan masa. Menerusi pelaksanaan tender secara prakelayakan, ia dapat memastikan kontraktor yang dilantik adalah diyakini, sekaligus tidak menjejaskan proses pembinaan lebuh raya itu. Beliau mengulas ucapan Perdana Menteri sempena Hari Malaysia 2023 yang menugaskan Datuk Seri Fadilah untuk menyegerakan pembinaan projek berkenaan daripada jangkaan tempoh yang telah ditetapkan. Pindan Akta Komunikasi dan Multimedia dijangka dibentang di Parlimen awal tahun depan.
Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Teo Nii Chin memberitahu agensi bawah kementerian sedang mengkaji akta yang digubal pada 1998. Usaha itu bagi meningkatkan tanggungjawab pembekal perkhidmatan media sosial terhadap salah laku cyber. Service provider, mereka tak boleh cakap bahawa I'm just a platform. Tetapi apa yang mereka guna pakai platform kita buat apa-apa pun, itu bukan tanggungjawab saya. I don't think that is we don't think that is the right approach. Jadi kami nak pastikan bahawa to what extent platform provider mereka boleh dipertanggungjawabkan. Beliau mengulas kenyataan Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Husin mengenai undang-undang sedia ada berkaitan jenayah cyber perlu dikaji, antaranya dengan memasukkan elemen penipuan menerusi perisian dan peranti komputer. Teo berkata terdapat bukti teknologi kecerdasan buatan AI disalahguna bagi tujuan penipuan apabila suara atau wajah seseorang boleh ditiru. Semua pihak perlu lebih berhati-hati dan bertanggungjawab dan tidak sewenang-wenangnya mengeluarkan ucapan yang boleh mencetus perbalahan, ketegangan serta kegelisahan dalam masyarakat. Ia termasuk mengeluarkan kenyataan menyentuh urusan agama Islam dan kefatwaan bagi meraih sokongan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, semua pihak harus menghayati sepenuh hati titah Sultan Selangor dan menghentikan perbuatan berkenaan demi memelihara perpaduan rakyat. Sebarang perkara berkaitan urusan agama, khususnya dalam bidang akidah dan syariah, perlulah dirujuk kepada pihak berkuasa agama Islam negeri dan ilmuwan yang diperakui kepakarannya. Menurutnya lagi, Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama telah menggerakkan seluruh agensi untuk memperkukuh kesatuan dan perpaduan umat Islam. Ia menerusi pelbagai usaha dan inisiatif termasuk memperkasa peranan institusi masjid dan surau sebagai pusat penyatuan ummah. Perkeso Melaka menyasarkan 15,000 pencarum dalam skim keselamatan sosial suri rumah SKSSR. Setakat ini hanya 6,499 pencarum yang mencarum dalam skim tersebut. Skim tersebut memberi perlindungan jangka panjang kepada golongan suri rumah sekiranya terlibat dalam bencana semasa melakukan urusan berkaitan dengan rumah tangga. Dan saya menjangkakan masih ramai lagi yang belum mendaftar di bawah skim suri rumah ini. Mereka mungkin beranggapan kerana mereka telah bekerja dan itu bukan full time, tapi sebenarnya hakikatnya selagi mereka suri rumah dan menjalankan urusan suri rumah, mereka bolehlah mendaftar dan mencarum dengan perkeso. Tidak kiralah sama ada dia suri rumah full time ataupun suri rumah part time ataupun siapa-siapa saja selagi dia wanita bawah berumur 55 tahun, mereka bolehlah mendaftar dan mencarum dengan perkeso. Beliau ditemui pemberita di Aikroh Melaka. Malaysia meraih pelaburan yang diluluskan bernilai RM132.6 bilion pada separuh pertama 2023. Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MAIDA menerusi kenyataan memaklumkan pelaburan melibatkan sektor perkhidmatan, pembuatan dan utama. Ia dijangka mewujudkan 51,853 peluang pekerjaan di negara ini. Pelaburan langsung domestik DDI menyumbang 52.2% daripada jumlah pelaburan yang diluluskan atau RM69.3 bilion. Manakala pelaburan langsung asing FDI menyumbang 47.8% atau RM63.3 bilion. 2,651 projek yang diluluskan daripada pelaburan tersebut menunjukkan peningkatan sebanyak 34.8% berbanding tempoh sama tahun lalu. Ahli Dewan Negara dijangka menyokong penuh pembentangan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 yang akan dibahas bermula 20 September ini. Pembentangan tersebut merungkai pelbagai perkara berkaitan tahap pembangunan negara selain sosioekonomi rakyat untuk penggal 2021-2025 yang dilihat sangat komprehensif. Tindakan kerajaan memfokuskan isu pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET juga akan memacu negara ke arah pengukuhan ekonomi. Ini merupakan satu
rancangan yang baik, kerana pada masa-masa yang akan datang, tahun-tahun yang akan datang, bidang TVET ini akan memastikan bahawa negara akan mempunyai tenaga mahir untuk menampung keperluan dalam bidang baru dan juga bagi memastikan bahawa negara boleh mengisi skills gap. Sebanyak 28 buah motosikal yang ditunggang warga Myanmar dan Rohingya disita pasukan operasi khas JPJ Perlis. Saman turut dikeluarkan bagi pelbagai kesalahan seperti tiada lesen memandu, tiada lesen kenderaan motor, tiada perlindungan insurans. Menurut pengarah JPJ Perlis, Fatimah Muhammad Alipiah, penahanan dibuat semasa operasi khas motosikal di beberapa lokasi sekitar Perlis. Penunggang warga asing berkenaan boleh dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM2,000 dan penjara tidak melebihi 2 tahun jika disabitkan kesalahan. Ia di bawah Seksyen 119 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987 dan kenderaan yang disita boleh dilucut hak kepada kerajaan Malaysia di bawah Seksyen 64/2 Akta yang sama. Seorang lelaki 42 tahun maut selepas kereta dipandu terlibat kemalangan di kilometer 1.1 Jalan Permas, Pontian, Johor. Ketua Polis Daerah Superintendent Muhammad Sofi Taib berkata kemalangan turut mencederakan 4 penumpang yang menaiki kereta mangsa. Siasatan awal mendapati mangsa Wun Takshin memandu dari Lorong Haji Sakyon Laut menghala Lorong Haji Sakyon Darat sebelum ke Simpang 4. Setibanya di lokasi kejadian, kereta mangsa telah dilanggar sebuah kereta di bahagian sisi kanan menyebabkan kedua-dua kenderaan memasuki parit di bahagian kanan jalan. Mangsa cedera parah di bahagian kepala disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian, manakala 4 penumpang yang cedera dihantar ke Hospital Pontian untuk rawatan. Sementara itu, pemandu sebuah lagi kereta turut cedera di bahagian dada dihantar ke Hospital Gleneagles, Johor. Kes disiasat mengikut Seksyen 41/1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seorang penguatkuasa JPJ cedera dirempuh penunggang motosikal. Kejadian berlaku ketika mangsa bertugas dalam operasi Sekatan Jalan Raya di Port Dickson. Menurut JPJ, insiden terjadi di lebuh raya Seremban Port Dickson kira-kira pukul 11 pagi semalam. Rakaman insiden turut tular di media sosial. Akibat pelanggaran, mangsa dikejarkan ke Hospital Port Dickson. Penunggang terbabit bagaimanapun berjaya ditahan dan diserah kepada polis untuk tindakan lanjut. Semakan mendapati penunggang berkenaan memiliki 2 rekod senarai hitam berkaitan kesalahan trafik dan tidak memiliki lesen memandu. Motosikal yang ditunggang pula tiada cukai jalan dan perlindungan insurans. Kes dirujuk mengikut Seksyen 42/1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana menunggang motosikal secara melulu dan berbahaya. Ia turut disiasat mengikut Seksyen 186 Kanun Keseksaan kerana menghalang tugas penjawat awam. Polis akan terima laporan berhubung kes seorang pelajar lelaki dipukul dan ditendang pelajar lain dalam kejadian di sebuah sekolah menengah di Kuala Nerus. Kejadian melibatkan pelajar tingkatan 1 itu dilaporkan berlaku dalam kawasan sekolah kira-kira pukul 12.30 tengah hari Khamis lalu. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, Asisten Komisioner Abdul Rahim Maddin berkata, berdasarkan laporan pengadu berada di bengkel sekolah sebelum didatangi 3 pelajar lelaki bertanyakan keberadaan rakannya. Difahamkan suspek bertanyakan mengenai seorang rakan pengadu kerana mahu memukul pelajar berkenaan. Pengadu memberitahu tidak pasti di mana kawannya berada dan meminta suspek beredar serta tidak memukul rakannya. Suspek bagaimanapun bertindak memukul dan menendang pada bahagian muka dan badan pengadu sebelum beredar. Insiden disedari guru yang terjumpa pengadu di bengkel berkenaan sebelum membawanya ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan.
Sate kajang bakal diwartakan sebagai makanan warisan negeri Selangor menjelang tahun hadapan. Usul pewartaannya akan dibawa Perbadanan Adat Melayu dan Warisan Negeri Selangor Padat ke Mesyuarat Majlis Kerajaan Negeri dalam tempoh terdekat. Satu pasal nama dia tu. Ya, sate di mana-mana pun ada. Tapi diwartakan iaitu memang sate kajang ni bagi satu identiti dan kebetulan daerah kajang itu terletak di negeri Selangor. Jadi saya lihat sebenarnya nama kajang itu dan sate ini sebagai satu makanan rasmi di mana-mana negeri pun terdapat, tetapi khususnya di kajang ini akan menjadi satu tempat tumpuan pelancongan mana bukan saja digemari oleh masyarakat setempat oleh berbilang kaum Cina, India dan sebagainya, tetapi juga digemari oleh pelancong-pelancong daripada luar negara. Usaha mewartakan sate kajang dilaksanakan padat bermula dengan kajian meliputi aspek sejarah, latar belakang, saiz, cara penyediaan, kuah dan cara hidangan. Cadangan mengangkat sate kajang sebagai satu jenama sate warisan Selangor bermula sejak 2011. Baik, kita ke segmen luar negara. Siasatan akan jalankan bagi mendakwa pihak yang didapati cuai sehingga menyebabkan empangan di Bandar Timur Derna, Libya pecah semasa hujan lebat. Pejabat pendakwa akan melaksanakan semua prosedur undang-undang dan mengambil tindakan bagi memastikan kejadian ini tidak berulang. Pihak berkuasa Libya juga akan menyiasat kegagalan beberapa syarikat asing memantau keadaan empangan di timur negara itu. Hujan lebat akibat taufan Daniel melanda Libya pada 10 September. Ia mencetuskan banjir di timur negara itu dengan Bandar Susah dan Derna diisytiharkan sebagai zon bencana alam. Jumlah korban banjir dianggarkan melebihi 11,000 dengan nasib kira-kira 20,000 orang lagi belum diketahui. Pasukan penyelamat Libya ketika ini masih bertugas lumus mencari mangsa hilang selepas 7 hari banjir besar yang memusnahkan sebahagian besar bandar pantai Derna itu berlaku. Kira-kira 228 orang penyokong kerajaan Eritrea ditahan di Jerman selepas bergelut dengan penguasa di bandar selatan Stuttgart. Pertempuran tercetus pada petang Sabtu apabila penyokong pembangkang didakwa cuba mengganggu acara yang dianjurkan oleh penyokong kerajaan di Eritrea. Menurut timbalan Pesuruhjaya Polis di Stuttgart, hampir 300 anggota penguatkuasa undang-undang dikerahkan ke tempat kejadian. 32 cedera dalam pertempuran itu termasuk 26 anggota polis, 4 peserta dan 2 penyokong pembangkang. Kira-kira 90 orang penyokong kerajaan Eritrea berdepan ratusan penyokong pembangkang yang enggan bergerak ke tapak protes yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Berkuasa juga turut diserang dengan kayu, paku, batang logam, botol dan batu. Pertempuran tersebut berlaku untuk kali kedua dalam tempoh beberapa bulan selepas kes sama tercetus pada acara Eritrea di Jerman. Masih di Jerman, 8 individu cedera ringan apabila 2 tren roller coaster berlanggar pada acara Munich Oktoberfest. Kejadian berlaku pada hari pertama pesta itu berlangsung. Kebanyakan mangsa hanya mengalami lebam dan 3 individu dibawa ke hospital untuk pemeriksaan. Susulan kemalangan itu, permainan yang dikenali sebagai Hollandsbills atau Hell's Lightning itu ditutup sementara untuk siasatan lanjut. Dalam kejadian, sebuah tren melanggar sebuah lagi tren yang tidak bergerak atas sebab yang tidak diketahui. Setiap tren memuatkan kira-kira 30 orang. Perayaan Oktoberfest berlangsung setiap tahun di Munich, menarik berjuta-juta pelawat tempatan dan antarabangsa selama beberapa minggu pada bulan September dan Oktober.
hampir 50% lepasan SPM tidak menyambung pelajaran. Kerajaan telah membuka ruang kepada anak muda ini untuk mula mencaburkan diri lebih awal dalam sektor pembuatan sebagai pekerja berkemahiran dengan gaji berpatutan. Kerajaan melalui inisiatif akademi dalam industri akan menyediakan dana khusus RM209 juta untuk usaha penyediaan insentif allowance pendapatan. 50,000 anak muda kita disasarkan mendapat pekerjaan berkemahiran dengan sijil kemahiran Malaysia pada akhir RMK 12. Suku akhir pertama Piala Malaysia, Ketua Jurulatih Kuala Lumpur City FC Nenad Basina tetap berpuas hati dengan bekalan 1 gol selepas skuadnya menewaskan Seri Pahang FC dengan gol tunggal Romel Morales. Beraksi di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, gol tunggal KL City hadir menerusi sepakan penalti yang disempurnakan Morales pada minit ke-72. Jelas Basina, skuadnya berjaya mengekang asakan seterusnya menutup peluang buat skuad Tok Gajah. So we managed to hold them. I'm not seeing a reason why we should not be happy with the 1-0 result. As I said, this is positive result, football result, and match will be very exciting. So I'm inviting all spectators to come and support us. Sementara itu, pengendali Seri Pahang FC, Fandi Ahmad mengakui kekebalan benteng KL City adalah sesuatu yang perlu diruntuhkan pada aksi kedua di Stadium Darul Makmur nanti. We saw today also after they took the lead after the penalty, they set back. Not easy because for sure we got it sending in the crosses, but it's not easy because they have some tall defenders and it's not easy. So I think we have to find a way to track back the ball outside, not sending in ball. Masih lagi memegang whistle di tangan. Ini pula saingan Piala Belia 2023. Selangor FC muncul juara belia Piala Belia 2023 menewaskan Johor Darul Takzim 4 dengan agregat 4-3 selepas menang 3-2 pada aksi final kedua di Stadium UiTM Shah Alam, sekaligus berjaya mempertahankan gelaran yang diraih pada tahun lepas. Peluang bagi kedua-dua pasukan masih terbuka selepas terikat 1-1 dalam aksi final pertama. Pasukan pelawat terlebih dahulu membuka jaringan pada minit ke-5 menerusi Naim Zaiduddin. Pasukan tuan rumah perlu menanti sehingga babak kedua sebelum dapat menyamakan kedudukan pada minit ke-58. Menghampiri penghujung perlawanan, Selangor akhirnya berjaya di hadapan menerusi Amirul Izwan Muhammad Rusdi pada minit ke-82. Namun kegembiraan pasukan tuan rumah hanya bertahan 3 minit selepas JDT 4 menyamakan kedudukan menerusi Danish Hakimi Sahaluddin. Namun Amirul Izwan muncul wira buat Selangor selepas tandukannya pada minit ke-88 memastikan The Red Giant mengekalkan trofi kejuaraan di Lembah Kelang. Majoriti pemain pelapis berumur 19 hingga 21 tahun akan membarisi pasukan rugby Johor dalam kejohanan rugby Piala Agong 2023 bermula 23 September ini. 40 pemain disenarai pendek bagi kejohanan itu menerusi 3 perlawanan ujian dijalankan bersama pasukan rugby tempatan. 3 perlawanan test match yang kami adakan adalah bertujuan untuk mengukur kekuatan pasukan selain mendapatkan bonding, mendapatkan kesesuaian antara pemain dengan corak permainan yang diterapkan oleh coach Fifi. Sementara itu, pemain pasukan rugby Johor, Abdul Waris Karinov, meramal laluan sukar bakal ditempuhi pasukan Selatan Tanah Air itu yang berada dalam kumpulan A bersama juara bertahan Putrajaya dan Kelantan. Yeah, preparation is doing good. Our stage is one of the toughest the group because